Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Suraya binti Muhammad Syafi'i dan berumur 18 tahun. Saya berasal dari TTDI Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar semester 1 di Kolej Matrikulasi Selangor dan sedang mengambil kursus aliran sains modul 3. Saya merupakan seorang yang rajin bekerja serta mampu melakukan sesuatu tugasan dengan penuh bertanggungjawab. Sebagai contohnya, apabila saya diberi sesuatu tugasan, saya akan melaksanakannya dengan segera dan memastikan kerja tersebut berkualiti. Seterusnya, saya menerima pendidikan tingkat awal di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail dengan mendapat keputusan MPAE 1B dan SR. Kemudian, saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail. Selanjutnya, saya bergraduasi dari SMK dalam sijil pelajaran Malaysia dengan mendapat keputusan 5A. Selain itu, saya pasti berbahasa Melayu. Apa khabar? Nama saya Suraya. Berbahasa Inggeris, how are you? My name is Suraya. Berbahasa Mandarin, ni hao, wo shi Suraya. Di samping itu, saya juga mempunyai kemahiran untuk menggunakan Microsoft. Saya pernah bekerja sebagai juruwang di Seabikes TTDI pada tahun 2020. Tugas saya adalah untuk memastikan keperluan pelanggan mencukupi dan wang yang dikumpul mencukupi. Jadi saya pernah amanah untuk mengumpul wang tersebut. Saya merupakan ketua pengawas pusat sumber SMK TTDI dan bendahari Kelab Progress. Saya juga pernah menyertai pertandingan kriketat peringkat antarabangsa pada tahun 2009. Pencapaian saya dalam pertandingan adalah saya pernah menyertai kejohanan bola jaring pada tahun 2015 hingga 2019 dan kejohanan catur pada tahun 2018 hingga 2019. Saya juga merupakan naib pengerusi Kelab Bola Jaring pada tahun 2019. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi saya di talian 019-335-1345. Anda boleh mengirim surat di alamat nombor 35 Kampung Sungai Berchala, Jalan Damansara, 60,000, Kuala Lumpur, dan anda boleh mengirim email kepada surayashafi'i@gmail.com. Disebabkan mereka ni banyak je yang aku kedurian, rogol macam-macam ni. Memang tak suka betul lah. Teruk diorang ni. Jadi tak mengumumkan kepada ekonomi, apa ni? Apa kerajaan buat macam ni? Tak cukup lah. Pendatang asing tanpa izin parti, pendatang tanpa izin PTI atau pendatang haram merupakan golongan yang memasuki atau tinggal di sesebuah negara secara haram yang bermaksud tidak mengikut undang-undang imigrasi. Contohnya, memasuki negara seperti Malaysia tujuan tanpa permit bukan dengan melalui pintu utama negara atau diatur oleh sindiket perdagangan manusia. Terdapat beberapa cara parti menceroboh masuk ke dalam sesebuah negara, iaitu dengan melalui sempadan, melalui perairan ataupun melalui pintu masuk negara. Malaysia kini maju dan merupakan negara yang termoden di Asia Tenggara. Oleh yang demikian, ramai parti yang berhijrah ke negara Malaysia dari tempat asal mereka. Antara faktor yang menjadi tarikan parti untuk datang ke Malaysia adalah peluang pekerjaan, gaji yang lumayan, tempat tinggal yang selesa. Kesan negatif terhadap parti yang datang ke negara Malaysia ialah pendatang asing tanpa izin yang datang ke Malaysia menyebabkan pendapatan negara berkurang. Tidak dapat dinafikan dua punca utama mereka datang ke negara Malaysia ialah bekerja dan ingin mencari rezeki. Hal ini kerana apabila mereka mendapat gaji mereka semestinya akan mengirim sebahagian wang mereka kepada keluarga mereka. Hal ini telah menyebabkan pendapatan negara rugi beribuan juta. Jika fenomena ini terus berlaku dan tiada pihak yang mengambil tindakan yang sewajarnya, saya percaya suatu hari nanti ekonomi negara akan terjejas disebabkan situasi ini. Penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Sebaliknya, pendatang asing tanpa izin tidak berbuat demikian. Statistik telah menunjukkan bahawa bilangan rakyat tempatan yang menghidapi penyakit TB meningkat.
banyak pendatang asing juga disahkan sebagai pembawa kuman HIV dan hepatitis. Apabila pendatang asing tanpa izin berkongsi jarum dengan rakyat tempatan secara tidak langsung, perkara ini akan mempercepatkan proses penyebaran AIDS. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesan positif akibat kedatangan parti ke Malaysia. Kesannya adalah, pertama, dapat mempercepatkan proses pembangunan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dalam pertumbuhan ekonomi yang mantap. Malaysia juga sedang melakukan perubahan yang menyeluruh, terutamanya dalam pertumbuhan infrastruktur dan prasarana yang sistematik. Dalam mencapai misi tersebut, tenaga buruh diperlukan kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam memajukan pertumbuhan negara. Walau bagaimanapun, Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan bagi memajukan pembangunan negara. Dan secara tidak langsung, Malaysia memerlukan tenaga buruh dari luar seperti Myanmar, Indonesia, Vietnam dan juga India. Dengan adanya parti yang bekerja sebagai tenaga buruh, proses pembangunan negara akan berlangsung dengan cepat. Selain itu, kesan positif akibat kedatangan parti ke Malaysia adalah dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja, terutama dalam sektor pertanian dan perladangan. Industri sawit merupakan sektor pertanian yang termaju yang mempunyai kedudukan yang strategik dalam ekonomi negara dari segi penjanaan pendapatan ekspor. Justru, industri sawit perlu dikekalkan dan terus berkembang untuk menjana ekonomi ketiga bagi menunaikan ekonomi dan tanggungjawab negara pada masa hadapan. Sekiranya tidak diberi perhatian, industri sawit akan terjejas dan mampu memberi implikasi yang negatif terhadap pembangunan ekonomi negara. Namun begitu, industri sawit dijangka akan mengalami masalah pertumbuhan pada masa hadapan kerana kekurangan tenaga yang menggerakkannya. Hal ini kerana kurangnya minat dalam kalangan tenaga kerja tempatan, sementara dalam bidang teknologi telah pun mencapai kemajuan di peringkat giliran. Peranan parti sebagai tenaga kerja akan menjadi faktor yang penting pada masa hadapan kerana dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja terutama dalam sektor pertanian dan juga perladangan. Sekian.